Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi 12 Ramadan 1432 Hijrah, yang tak diam kita sudah masuk kepada fasa yang kedua bulan Ramadan, seperti mana yang dimaktubkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah fasa pertama Ramadan ialah fasa rahmat. Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tanda rahmat Allah yang paling penting iaitulah kita boleh melihat bagaimana kedatangan Ramadan, masuknya kita pada minggu pertama bulan Ramadan. Kita akan menjadi manusia yang sama-sama iaitulah tidak kekok dan malu untuk menambahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum masuk bulan Ramadan lagi, kita bersedia untuk menjadi manusia yang menerima keagungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang banyak tanda rahmat daripada Allah Tuhan beri, walaupun dia belum berada pada bulan Ramadan, tetapi sesungguhnya dia cukup seronok dengan kedatangan Ramadan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran, atau kama qala. Iaitulah Nabi kata, sesiapa yang cukup seronok, sesiapa yang cukup gembira, sesiapa yang maknanya tak sabar untuk berada pada bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran, Allah Ta'ala akan haramkan jasadnya daripada dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia tanda rahmat Allah. Tak masuk bulan Ramadan lagi pun seronok dengan kedatangan Ramadan pun hadiah dia cukup hebat. Iaitulah apa dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimah Allah, diharamkan jasad dia daripada mendapat api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kita sudah masuk pada bulan Ramadan, macam kita sekarang sedang berada pada fasa yang kedua bulan Ramadan, iaitulah fasa maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak menuju kepada fasa yang ketiga,
iaitulah fasa, iaitulah dimerdekakan. Yang kedua, minannat, dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pagi yang penuh dengan barakah dan rahmat ini, marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sekali lagi Allah Ta'ala panjangkan usia kita dapat bertemu dengan bulan yang diridui, iaitulah bulan Ramadan. Dan yang paling penting ialah kita dapat berada pada bulan Ramadan, kemudian dapat kita jadi manusia yang bukan sekadar menerima kedatangan Ramadan, tetapi menjadi manusia yang dapat mengambil sebanyak mungkin keagungan dan kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan pada bulan Ramadan yang muktabar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam pagi ini tuan-tuan, saya nak mulakan mukadimah kuliah kita dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini agak panjang, cuma saya nak ambil beberapa poin yang penting sahaja yang ada hubung kait dengan kedatangan kita pada pagi ini untuk duduk di dalam satu majlis yang disebut dengan majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang saya nak ceritakan ini tuan-tuan boleh jumpa di dalam kitab Raunaqul Majalis, begitu juga kitab Zubdatul Wa'izi. Di dalam kitab ini diceritakan hadis yang agak panjang ini, di mana hadis ini riwayat daripada seorang sahabat, namanya ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya bila teringat Anas bin Malik, nak cerita sikit pasal Anas bin Malik ni tuan-tuan, kerana dia merupakan antara sahabat Nabi yang dikurniakan keagungan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ia tidak lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia sempat bersahabat dengan Nabi hanyalah kira-kira 10 tahun saja tuan-tuan. Kerana sesungguhnya ketika Nabi sudah maknanya tua, maka dia hanyalah maknanya waktu itu seorang kanak-kanak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik hati saya ni tuan-tuan ialah kerana Anas bin Malik ini dia hidup dengan ibu dia, iaitulah yang bernama Ummu Sulaim. Kalau siapa yang rajin baca sirah ataupun kitab-kitab sirah, Ummu Sulaim antara sahabat wanita yang paling utama di atas muka bumi Allah. Kerana dia ni ada satu sifat pada dia, dia tak malu-malu untuk sentiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia rajin maknanya bermuamalah dengan Nabi, dia rajin tanya soalan-soalan demi soalan kepada Nabi. Artinya dia manfaatkan sungguh peluang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata penting, maknanya tidak ada sifat malu untuk menyaring ilmu yang begitu banyak daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya tuan-tuan, iaitulah Ummu Sulaim ini mengikut riwayat, kalau bahasa kita hari ini ibu tunggal lah. Artinya iaitulah suami dia mati awal, maka dia membesarkan seorang anak dia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi bila kita kata ibu tunggal, kemudian ada anak seorang, anak jantan pula tuan-tuan, maknanya tentulah sayang dia, iaitulah tidak terperi kepada anak jantan dia. Dia akan jaga seperti menantang minyak yang penuh. Pasal apa? Sebab itulah dia pengharapan dia, dan maknanya iaitulah satu-satunya maknanya pengharapan dia untuk dia sejahtera dalam kehidupan ketika dia tua di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah dia tak mau anak dia itu jadi tak tawahala, dan dia pun tak mau anak dia itu diperalatkan oleh orang. Anak dia itu maknanya dalam keadaan tadi berkhidmat kepada orang. Tentulah dia nak anak dia ini menjadi seorang yang terbilang dan sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang peliknya tuan-tuan, iaitulah satu keinginan dia, dan dia memang buat, iaitulah ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu umur
umur dia 10 tahun waktu itu. Dia pegang tangan Anas bin Malik ini, dia bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ini merupakan anak aku, nama dia Anas bin Malik. La ni aku nak serah kepada engkau untuk menjadi khadam kepada engkau. Yang ni yang pelik ni tuan-tuan. Dia serah anak dia tu waktu tu 10 tahun untuk menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna khadam ni pada dia tuan-tuan. Khadam ni ialah orang yang berkhidmat untuk kesenangan orang lain. Maknanya kalau bahasa kita ni kata leceh lah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia orang tu suruh apapun dia nak kena buat. Kawan tu maknanya perintah apapun dia nak kena buat. Maknanya apabila disuruh dia kena lakukan. Cuma khadam ni satu ya, dia bukan hamba. Dia orang yang merdeka, tetapi menjadi orang yang menjadi pelayan kepada orang lain. Siapa mau, mak mana mau anak dia jadi pelayan kepada orang lain? Mak mana yang mau anak dia jadi pelayan kepada orang lain? Tentu siapa pun tak mau. Tapi pelik bagi Ummu Sulaim. Maknanya dia nampak dah satu benda yang jadi keuntungan yang besar. Dia nafkahkan anak dia. Dia pegang tangan anak dia ketika anak dia umur 10 tahun ini, bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ini anak aku dan aku serah kepada engkau untuk menjadi khadam engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalan dia. Pasal apa dia sanggup anak dia jadi khadam kepada Nabi, jadi khadam tuan-tuan. Walaupun jadi khadam ni leceh, tapi bukan kepada calang-calang manusia. Menjadi khadam kepada kekasih Allah, menjadi khadam kepada, iaitulah maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu, iaitulah maknanya kalau jadi khadam kepada orang lain, mungkin orang lain itu akan laku sungguh anak dia, tapi tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pengasih dan penyayang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Anas bin Malik bawa satu barang dibagi kepada seseorang. Itu persoalan dia. Kemudiannya Anas bin Malik pun bawa barang untuk bawa dibagi kepada siapa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tengah jalan tengok budak-budak lain duk main, dia pun berhenti main sama tuan-tuan. Biasalah baru 10 tahun. Budak-budak, memang budak-budak mana boleh betul lah. Tengok budak-budak tu seronok main, dia terlupa yang amanah yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi dia pun main sama-sama dengan budak-budak lain. Nabi duduk tunggu, awak yang lambat sangat ni, partnernya dia pergi ke mana lah. Nabi turut pula. Nabi turut tengok-tengok Anas bin Malik tengah duduk main tuan-tuan. Kalau kita dia contoh nak tubuh nampak larak tengok pula dalam keadaan jadi apalah aku suruh dia rakah tu pada tengah satu pekan anak baru tuan-tuan dalam keadaan tadi. Kalau kita lah orang suruh tak buat dan sebagainya, itu dalam keadaan tadi. Tapi tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham yang ni budak-budak. Memang itulah panggil budak-budak dalam keadaan tadi. Dia pergi pelan-pelan, dia pegang kepala Anas bin Malik. Nabi urut ubun Anas bin Malik. Dia kata, wahai Anas, hang buat apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, aku terlupa. Pasal main-main, aku tengok-tengok budak-budak lain tengah bermain, aku pun tertarik seronok untuk main. Wahai Anas, hang buat lagi apa yang aku suruh. Lah terlupa ya Rasulullah, pergi buat dulu. Saya nak main nak sambunglah dalam keadaan tadi. Itu dia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ummu Sulaim ini dia tak bimbang, dia serah untuk anak dia menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan kata tu untung pun banyak. Apa dia untung? Iaitulah Anas bin Malik tuan-tuan. Bila dia jadi khadam kepada Nabi, banyak benda yang keluarga Nabi pun tak dapat, dia dapat. Pasal apa? Sebab dia paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi pelayan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita untungnya tempat banyak, tapi beberapa keuntungannya ialah antaranya dia berjaya menyimpan
beberapa iaitulah peninggalan Nabi SAW, sebahagian daripada tubuh Nabi. Itu diriwayatkan ketika Nabi wafat, lepas daripada Nabi wafat, orang cari Anas bin Malik, sahabat dekat cari Anas bin Malik. Buat apa? Nak cari helaian daripada tubuh Nabi yang boleh membawa barakah di atas muka bumi Allah. Antaranya cebisan daripada rambut Nabi SAW. Siapa yang nak ada rambut Nabi? Siapa nak simpan rambut Nabi? Tak ada. Maknanya dia ada. Pasal apa dia ada? Pasal dia tukang sikat kepala Nabi SAW, tukang sikat rambut Nabi SAW. Kan ada tabik satu dua dan sebagainya, ada kat dia untuk bahan keberkatan di atas muka bumi Allah. Mana dapatnya? Nah, dia dapat pasal dia qadam Nabi SAW. Begitu juga dia itulah hadis riwayat yang menceritakan tentang bagaimana kita tahu dada Nabi SAW dibedah. Maknanya tahu daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana satu hari Anas bin Malik berpegang baju Nabi SAW. Nabi nak salin baju, nak tukar baju baru ni, maka kemudian gaya buka terpandang kepada dada Nabi SAW. Bekas torehan besar daripada dia hengkung sampai ke dada. Kemudiannya Anas bin Malik tanya, ya Rasulullah, jika tak menjadi kesalahan bagiku, maknanya boleh tak aku tanya engkau, apa dia ni bekas torehan ini? Nabi kata, inilah bekas syaqqa, iaitulah dibelah dadaku oleh Jibril alaihi wassalatu wassalam, bermula daripada umurku 2 tahun, kemudian sekali lagi umurku 10 tahun, kemudian sekali lagi umurku 40 tahun sebelum menerima wahyu daripada Allah, sekali lagi iaitulah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Kalau orang dapat tengok, tak dapat tengok. Istimewa. Lagi istimewa Anas bin Malik ni tuan-tuan, yang syoknya ialah bila dia jadi qadam Nabi, dia dapat satu doa khusus daripada Nabi SAW. Nabi pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, engkau berkatkanlah kehidupan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu doa Nabi mustajab. Memang berkat sungguh tuan-tuan. Tanda berkat kehidupan Anas bin Malik, Tuhan bagi rezeki dia murah sungguh selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Lepas tu ilmu dia pun Tuhan bagi berkat, dia menjadi tempat merujukan sahabat, dan dialah merupakan antara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau kita mengaji ilmu hadis, iaitulah dia duduk di antara sahabat yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis selepas daripada Abdurrahman bin Sakhrin yang lebih dikenali dengan namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia duduk nombor 2 tuan-tuan, banyak. Lepas itu berkat lagi, Tuhan bagi pula anak pinak pun ramai, cucu pun ramai. Diriwayatkan cucu dia ada 100 orang lebih. Itu dia. Kalau begitu, sungguh hidup saya berkat. Tak tahu pasal apa, cucu saya walaupun tak sampai 100, tapi banyak juga 30 orang. Satu kawan dia kata 30 orang. Banyak sampai cucu tu anak mana satu pun tak kenal. Anak itu ni main bola tapi rumah dia sepak ada budak tu sepak. Kerana soal ni pecah soal ni. Tentu saya pun marah. Tentu Wan kata, saya pun marah lah. Kenapa saya apa? Pasal tu main pecah cermin. Ni anak siapa main pecah cermin rumah tu ni? Tentu dia kata, cek cucu Tok Wan. Tok cucu mana satu, mak hang mana satu, pak hang mana satu. Tu dia 30 orang tak kenal cucu mana satu. Kalau begitu sama lah macam Anas bin Malik, dia 100 tapi taklah maknanya bilangan tu lebih kurang sama. Dia 100, saya 30 sama. Tak juga. Pasal yang berkat bukan tentang bilangan tu. Yang 100 orang lebih ni semua terpakai belakang. Semua jadi ulama belakang. Semua jadi pejuang Islam belakang. Kita kadang-kadang ramai saja, tengok-tengok 2 orang jadi pusat serentis, 3 orang makrumtib. Lepas tu 3 orang jadi pelakon ekstra, tak pakai juga tuan-tuan. Dalam keadaan jadi ni 100 orang lebih, semua tok-tok guru alim ulama belakang. Dia ada muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkat lagi, dia di antara sahabat yang diberi umur panjang 100 tahun lebih tuan-tuan. Dan disebut juga informasi kalau kita mengaji dalam kitab-kitab tauhid,
Dialah merupakan sahabat yang paling akhir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bila dia mati sahaja, tak ada dah seorang pun sahabat di atas muka bumi Allah, maka bermulalah apa yang disebut dengan generasi tabi'in di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Anas bin Malik. Jadi kita nak bicara dalam mukadimah kuliah kita pada pagi ini sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal 'arsh atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tu, tapi saya ambil panggung saja tu pasal kita nak masuk kitab kita, cuma kita nak ambil poin penting kebetulan berbetulan dengan apa yang kita buat pada pagi ini untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi, sesiapa yang hadir ke dalam majlis ilmu fi Ramadan, pada bulan Ramadan, dia keluar daripada rumah dia mai di sini buat apa macam kita buat pada pagi ni. Dia keluar mai untuk hadir, untuk duduk di dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan. Tu dia hebat tuan-tuan ni. Maknanya sekali kita cerita hadiah dia. Nak hebat apa? Majlis ilmu ni merupakan satu ibadah yang besar yang tak boleh dipisahkan dengan bulan Ramadan. Saya nak cerita juga benda ni kerana dia seolah-olah kontra dengan pegangan orang Melayu kita. Orang Melayu ni kadang-kadang dalam keadaan sebahagian orang Melayu kita, bila sebut bulan Ramadan, dia nampaklah ibadah, bulan ibadah. Betul, dia nampak ibadah. Yang dia nampak ibadah itu pula ibadah tarawih, ibadah baca Quran, kemudian yang ibadah bersedekah. Tapi dia lupa satu ibadah yang penting, iaitulah maknanya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kadang-kadang gaya nak masuk Ramadan, dia kata cakap ni lah makna kita duduk jumpa dalam majlis ilmu apa bulan Ramadan tak ada lah, kita cuti mengaji bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia cuti mengaji itu kan? Itu persoalannya. Kalau bulan lain dapat pahala besar, bulan Ramadan lagi besar. Itu persoalannya dalam keadaan tadi. Kalau mengaji ni bulan lain fadilah besar satu ibadah. Kalau kata Ramadan lagi besar lah ibadah dia atas muka bumi Allah. Sebab tak patutlah sebut cuti mengaji pada bulan Ramadan. Patutnya bulan Ramadan lagi banyak mengaji. Itu persoalan dia. Dan ibadat kita pun yang jadi ibu, jadi asas apa dia? Majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tu yang penting. Sebab ibadat kalau tanpa ilmu tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah. Saya sebut banyak kali dalam kuliah kita, iaitulah disebut oleh Ibn Ruslan, wa man bi ghairi iaitulah fa'alimun bi iaitulah wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Iaitulah setiap amalan tanpa diasas dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Jadi maknanya yang ni hadis ni nak betul pandangan kita supaya bulan Ramadan lah lagi kita gelut dengan persoalan ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kalau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah bulan lain diberi pahala oleh Allah, tetapi ibadah bulan Ramadan mudha'af, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar ibadah iaitulah talabul ilmi, menuntut ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita buat pada pagi ini cukup cantiklah. Maknanya kita mencari seberapa banyak kelebihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kelebihannya? Nabi kata, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, sesiapa yang menghadirkan diri di dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan, ada dua hadiah besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Hadiah yang pertama iaitulah kataballahu lahu bikulli qadamin, iaitulah Allah Ta'ala tuliskan dan catatkan baginya
Iaitulah pahala setiap daripada langkah dia. Satu langkah qadam ni makna satu langkah. Setiap satu langkah apa pahalanya? Ibadatu sanatin. Iaitulah pahala ibadat sunat selama setahun. Satu langkah ibadat sunat setahun. Fikir tengoklah tuan-tuan, satu langkah ibadat sunat setahun. Takkan kita nak main di balai penghulu daripada rumah kita satu langkah? Kira-kira paling kurang 50 langkah. 50 langkah 50 tahun tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nak cari ikan mana? Bolehkah hidup sampai 50? Boleh tak? Boleh tak apa lah. Satu, tak apa pun maknanya bolehkah 50 tahun itu tak usah makan, tak usah minum, tak usah berak, tak usah apa. Daripada pagi sampai tidur, maknanya tidur pun tak usah. Sampai pagi esok kira puluh buat ibadat sunat. Mana boleh? Itu persoalannya. Jadi tak dapat. Yang ni dapat pahala tu walaupun kita tak dapat 50 tahun, tapi pahala 50 tahun dia dapat kat kita. Kita keluar daripada rumah main duduk di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hebat lagi tuan-tuan. Hebat. Kalau orang yang faham dengan fadilat dan kelebihan ini, maknanya dia segan lagu mana pun dia kata ibogi sungguh-sungguh lah kalau aku tinggal majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula tak lagi tanya-tanya, Pak Mak, malam tak tengok sembahyang tarawih. Malam kemarin dulu tak tengok sembahyang tarawih. Malam yang sebelum tu pun tak nampak sembahyang tarawih. Pasal apa? Aku dengar ustaz kata, yang itulah 50 langkah 50 tahun. 50 tahun lah pahala nak apa? 50 tahun lah tak ada sembahyang tu nak duduk jaga dalam keadaan tadi dah pahala 50 tahun lah. Tak ada sembahyang tu nak 10 datuk saya lah. Jangan buat begitu lah. Yang tu ni kalau dia pegang begitu, yang tu nama dia ibadah toki. Tahu toki? Toki ni dia punya perangai toki ni. Dia kira PN ni kata toki ni tuan-tuan. Dia PN dia yang paling utama, sifat dia yang paling utama. Iaitulah modal mau sikit, untung mau banyak. Itu persoalan dia. Dia modal berkeluar sikit, untung mau besar. Itu panggil toki mana pun betul lah. Toki mana pun betul lah. Kalau kita tak nak betul lah, dia menega. Dia modal dia buat keluar banyak. Lepas tu untung sikit tak apalah. Tak untung tak apa. Tak balik modal pun tak apa. Itu bukan toki, itu toki. Kalau toki dia mesti mau berpeluang modal sikit, untung mau banyak. Dia jadi betul. Kalau boleh, maknanya bila dah untung banyak, duduk saja. Dia jadi betul dalam keadaan tadi. Tambah kalau jenis berpeluang modal lagi sikit, untung mau besar, toki apa? Toki bersibuk. Yang ni lagi lah. Maknanya kira memang betul lah dalam keadaan. Ustaz tahu tak? Saya tak pernah lah meninggal bersibuk. Tapi ada sekali itu nak tinggal rumah. Ada satu musim basuh ke buruk tu dalam keadaan tadi nak pergi buang, tak larat sangat nak bawa pergi buang tempat sampung sampah, tak larat nak buang. Tak apalah, tunggu kata ada toki musim buruk, bawa lori ke masuk. Kita pun kata ada benar tak saya tak? Ada, ambil lah tu. Lagi dia kata RM50 lah orang. Ini juga itu soalan dia dalam keadaan tadi. Tahu-tahu dia buh atas lori, dia bagi RM1.8 saya duduk pasar macam nak ambil hampuk buang, ambil buang. Dia kan buang di lori lah. Dia tak boleh lori depan hampuk buang dalam keadaan tadi. Dia beli ngorah tunggu-tunggu. Dia beli mahal tunggu-tunggu. Itu persoalan dia. Yang ni pun kalau dapat dia pegang dia betul. Tak apalah, takkan sembahyang sunat dah. Pasal apa? 50 tahun dah punya pahala dapat dah. Sembahyang sunat apa lagi? Yang ni toki mesti buruk. Ibadah toki mesti buruk. Jangan bergada tadi salah. Sunatnya hadis fadilat ni kita bukan nak pegang begitu, tapi maksudnya dia nak jadi satu motivasi kat kita. Pasal kita ni bukan dia rajin sangat. Rajin dengan kita ni, rajin ustaz, kami semua Ahmad ni semua rajin. Tak juga pasal dia main hari rajin. Dia main hari rajin. Kalau kata Tok Syekh main duduk kat kita ni, masa tu Syekh Hasan, Syekh Baik duduk ni, rajin semua. Kalau kata mengaji 8 sunnah, pukul 8 tu pi lah, kawan dia main lambat sikit, apa ni Ustaz pi lambat. Padahal kalau sampai maknanya Ustaz tak molak lagi, tapi tak sebab hari tu hari rajin. Ada betul-betul selalu kasih Hasan, dia main hari lain pula.
hari segar. Asyik lain pula, syaitan pula yang duduk kat kita. Syaitan yang duduk kat kita tuan Nabi. Waktu tu hang tak sedap buat kok mana lah. Turun malaikat daripada langit pun payah dia tak buat. Lewat dari hari kita ni kadang-kadang kita kisah macam sembahyang pawai. Ada hari rajin, ada hari segar. Hari yang paling rajin hari mula. Hari mula, malam nombor 2, malam nombor 3, malam nombor 4, malam nombor 5. Mula dah orang segar mula tidur. Orang segar dia mula tidur dah. Itu yang kita tengok masyarakat kita. Malam nombor 6, malam nombor 7 dia mula syahid soran. Syahid tak faham. Syahid tak faham. Dia mula tu syahid. Lepas tu dia akan hidup balik tidak? Malam 27. Pasal malam tu malam nasi daging yang malam ayam merah. Macam tu lepas tu syahid pula 28, 29 syahid pula tuan-tuan. Pasal apa? Masa tu orang tak boleh dah ibadat. Orang kira ilmu London dalam siap dalam keadaan kita tak boleh dah. Itu persoalan dia. Dia yang tu lah. Kadang-kadang kita bukan orang rajin masa. Saya sebut tuan-tuan sebut saya ni juga. Kita ni bukan dia rajin masa. Sebab iman kita pun ia dipoyak pus. Kadang-kadang boleh tambah, kadang-kadang boleh kurang. Kalau dia kata iman dia duduk tambah semasa, dia tak masuk geng kita. Dia tak masuk geng kita. Dia masuk geng Nabi-Nabi dan juga Rasul. Pemohon mana ada Rasul dan Nabi dah lah dalam keadaan tadi. Iman yang duk tambah saja, iman yang yazid saja, yang tu iman Nabi-Nabi, iman Rasul-Rasul. Maknanya memang tak masuk geng kita. Kalau lagu kita ni memang siapa pun, ya itulah iman dia yazid pun. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang segar. Dia akan ada hari rajin, dia akan ada hari segar. Jadi bila mai hari segar tu, teringat apa yang Ustaz kata, satu langkah tu nak ibadat tengah rogi. Jadi sekurang-kurangnya dia jadi pembakar semangat. Untuk apa? Ya itulah untuk kita tetap duduk di dalam majlis Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata hadis Allah. Untuk mendapat rahmat daripada Allah sekurang-kurangnya, ya itulah dia menjadi kekuatan kepada kita apabila iman kita cukup lemah dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu kelebihan dia. Kelebihan yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia akan berada bersama-sama denganku, kata Nabi, di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih ni syok sungguh-sungguh. Satu, duduk bersama-sama dengan Nabi. Yang kedua, di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan duduk di bawah naungan arasy Allah ni? Yang ni kita kena baca kitab. Antaranya kitab Kashful Ghummah yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Kashful Ghummah ni kalau tuan-tuan kaji seronok, dia cerita bab akhirat, start daripada kubur sampai hak kita nak tempuh esok ni. Antara satu benda yang kita kena yakin, siapa tak yakin kafir, iaitulah kita akan tempuh satu hari yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Iaitulah hari yang akan kita dihimpunkan di satu padang. Kita bangkit daripada kubur esok ni. Kita bangkit daripada kubur, tak kira siapa, semua sekali. Maknanya semua akan dijadikan dan dibangkitkan balik dengan maknanya macam hanya hiduplah. Roh dan jasad akan bangkit. Bukan kata roh saja, roh dan jasad. Sebab akan mengalami satu proses daripada Allah. Bila bangkit tu, berjalan di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar tu apa? Tunggu dulu, tunggu nak hisab, tunggu apa semua. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat, kita di Mauqif, tempat perhimpunan tu. Jadi di situ sudah bermula satu proses penyiksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana maksud penyiksaan pada satu penyiksaan kena tunggu lama. Tunggu nak kira nak hisab seorang-seorang dia fikir tengok daripada zaman Adam sampai zaman kiamat. Nak kena hisab tu tunggu tu kata ulama berpuluh ribu tahun duk tunggu di padang mahsyar. Menunggu ni siksa dah tuan-tuan, siksa. Tu yang orang Melayu pada patah penantian satu penyiksaan betul dalam keadaan jadi sungguh siksa. Nak tahu siksa tak siksa? Ini kadang-kadang dulu sungguh siksa.
seksa. Lah nampak macam tak seksa juga tuan-tuan. Pergi bank, no? Kita pun cucuk tengok nombor 122. Tengok pula yang di meter hari itu, tengok baru 28. Allah. No, tu tak duduk ada ekon semua pun dia tiap kat tanah. Berapa lama mau tunggu ni? No, itu persoalan. Tu tunggu dulu ada ekon. Ni tunggu. Faham saja ada tu tunggu berapa lama puluh ribu tak satu kisah. Ni semua maknanya kena tepuh ni. Jadi mau tak mau esok kita semua akan tepuh. Betul kira siapa? Semua akan tepuh. Satu. Yang kedua pula, iaitulah penyiksaan daripada Allah. Satu, iaitulah matahari setingkai atas kepala. Ini simbolik simbolik dia matahari setingkai atas kepala. Nah, abang kata apa? Panas semua. Kita hari ini tengah hari panas, tak duduk tengah dah baru 32, 34 darjah Celsius. Kalau kita pergi di Mekah musim panas 48 darjah Celsius. Allah tak tahu nak apa. Ni pasti kiat tengok tu tengah matahari sejuta tahun daripada kita. Ni matahari tingkai atas kepala. Allah tak tahu nak apa lah tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Itu siksaan daripada Allah. Tapi jangan bimbang akan ada orang yang selamat. Siapa dia orang selamat? Orang selamatnya ialah orang yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Ini Nabi sebut tadi. Nabi sebut tadi ni. Iaitulah orang yang hadir duduk dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan. Dia akan bersama-sama denganku di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak mau lagi tak tuan-tuan. Dapat tu. Tapi walaupun begitu bukan senang nak dapat. Bukan senang nak dapat. Ada hadis lain yang Nabi kata yang tuan-tuan kerap dengar kalau siapa yang rajin mengaji, yang Nabi kata ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Di mana? Iaitulah kita tengok 7 golongan ni, kita boleh tahu senangkah nak dapat. Senangkah nak dapat? Kita boleh tengok 7 golongan ni, senangkah kita nak dapat? Payah. Tak mana kata payah. Kita tengok, saya tak mahu sebut 7 pasal tuan-tuan boleh cari dan ingat selalu benar ni. Cuma saya nak sebut beberapa orang yang itu nak dapat kata payah, tak payahnya. Antaranya, iaitulah imamun adilun, pemimpin yang adil. Senang kalau jadi pemimpin yang adil, payah tuan-tuan. Sebab bila pemimpin dia dapat kuasa, dia rasa maknanya semua tu ada, semua orang kena dengar kata dia. Semua berada di bawah dia. Masa tu dia mula besar diri. Dia mula takabur. Sebab itu nak tahu payah tak payah, kita boleh sebut kalau pemimpin adil dengan pemimpin zalim daripada dulu, yang mana lebih banyak? Okey, pemimpin adil ada. Kalau sebut satu-satu, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar, Abdul Aziz dan sebagainya dalam keadaan tadi. Maknanya semua tu pemimpin adil. Kita boleh sebut dan boleh kira dengan jari. Tapi sebut pula pemimpin zalim. Yang ni 3 hari 3 malam pun tak habis. Pasal terlampau banyak. Kalau nak sebut satu-satu jenuh daripada Fir'aun, kemudian Namrud, apa dia lagi sebutlah, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya dalam keadaan tadi. Sampai Allah ni pun boleh masuk senarai lagi tuan-tuan dalam keadaan tadi, tak habis-habis sampai Allah punya sebut. Punya banyaknya pemimpin zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak kata nak jadi adil pemimpin ni bukan senang. Pasal apa? Pasal dia ada kuasa. Bila ada kuasa, yang ni akan melupakan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia tu. Atau saya kata pemimpin akhlak lagi tadi ni macam kita lelaki-lelaki. Kalau lelaki-lelaki lah, maknanya pemimpin rumah tangga. Pemimpin rumah tangga. Kita boleh lupa tak pemimpin rumah tangga yang adil? Ada, bukan kata tak ada. Tapi nak jadi adil pun bukan senang. Kalau dah putus saya dapat tak? Awak kata dapat. Dapat lah saya cukup adil kepada anak bini. Saya cukup adil semua-semua. Tak mana yang partner kata adil semua-semua. Cuba tengok kopi dia kan. Dia tak mahu banyak. Saya tengok kopi, cuba tengok anak dia dah sulung sampai kecil. Tengok semua bulat-bulat belakang. Saya bagi makan semua-semua. Tengok semua bulat belakang. Lepas tu cuba tengok mok mereka kan. Mok mereka lagi bulat. Saya bagi makan lagi suruh dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adil dah tu. Siapa kata adil bagi makan dan yang adil? Siapa kata adil lah?
Adil ni bukan dekat bagi makan. Adil ni yang paling utama ialah dia kena pastikan anak dia tak akan masuk neraka esok. Dia akan mungkin daripada akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata adil, dia kena pastikan bini dia tak masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kena pastikan bahawa dia sendiri tak masuk neraka pasal anak dan pasal bini dia. Dia akan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu yang payah. Pasal apa? Yang tu pun tak jalankan amanah Allah. Banyak di kalangan manusia pada hari ini dia cek muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapat rahmat daripada Allah. Kadang-kadang senang ya, nak tahu senang ya tuan-tuan. Adil tak adil? Kita tanya budak-budak di sekolah. Budak-budak dia tak timur. Budak-budak dia tak timur tuan-tuan. Dia hafal tu direct dia dalam keadaan tadi. Kita pekan, saya duk ajak di sekolah tu, pekan budak-budak untuk sembahyang. Tanya budak-budak ni, hang dah sembahyang tak orang? Tak sembahyang tak? Jangan turun. Pasal apa tak sembahyang? No, dia kata, tak tahu lah ustaz sembahyang tu kena. La ilaha illallah. Kena wajib lah. Mak pak saya pun tak sembahyang. Dia nak kata apa? Kita nak kata apa? Kita pula duduk cover balik dah. Tak kot, lepas sembahyang kot. Hang tak nampak kot. Kita duduk cover pula dalam keadaan tadi. Dia kata, muka bumi Allah adil. Tak tahu. Tampu pun tak ada lah. No? Jadi memang susah nak jadi manusia yang adil. Maksudnya apa? Susah nak duduk di bawah naungan Allah ni. Bukan senang. Bukan senang tuan-tuan. Lagi saya nak contoh. Satu lagi, iaitulah orang yang hatinya duduk di masjid. Maksud hati duduk di masjid ni maknanya dia pergi mana pun nampak masjid. Salah satu contoh yang kata kita mana pun nampak masjid ni tuan-tuan, untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mana pun bila kita sebut nampak masjid ni lagu mana? Contoh saya nak bagi contoh. Contoh yang kata Tok Bos yang bagi contoh. Contoh kita mana pun kita duduk nampak masjid. Kita pergi nak belakang ke Johor, kita berasa nak singgah masjid. Kita berasa nak pergi singgah masjid, nak tengok lagu mana. Lepas tu berasa nak ambil iktibar, nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dalam keadaan tadi. Yang tu pun kita payah nak dapat. Kita pun kadang-kadang pergi mana pun cari masjid juga. Dia buat apa? Untuk kencing dan berak tuan. Pasal tak kena duit. Kalau pergi Malaysia kena duit 6 kupang, 5 kupang ni masjid tak ada kena duit. Tapi pergi masuk jamban, kita keluar pun nak sembahyang tak masjid pun tak. No, itu persoalannya tak dapat juga payah. Baik itu bila dah payah. Maknanya apa tuan? Bila dah payah, maknanya ni boleh dapat Tuhan bagi dah kat kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir untuk duduk di dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anugerah, iaitulah wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dia akan bersama-sama denganku di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni pun payah juga nak kira ni tuan-tuan. Payah. Pasal apa saya kata payah? No, kadang-kadang lah, macam contoh setengah kurang buat tazkirah lah. Tazkirah tu majlis ilmu lah tu. Okey, contoh yang kita payah tu mana? Dia dah mai dah, duduk dah sembahyang isyak, boleh duduk, tak lari. Tarawih pun tak lari, witir pun tak lari. Datuk angkat-angkat meja ya, dan lari tuan-tuan. Itu persoalan. Jangan marah dia, tapi tak ada itu. Tapi persoalannya nak ada. Pasal apa dia boleh diri duduk? Sedangkan dia boleh mai dah sembahyang tadi. Pasal apa? Dalam majlis ilmu dia tak boleh duduk. Sebabnya dia tak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni bukan pilihan kita, yang ni pilihan Allah. Tu yang kita boleh mai pada pagi ni semua ni, kita ni termasuk insan muqtad, insan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bukan mudah di pilihan Allah Ta'ala ni, kena bukan duduk kat kita. Macam saya baca satu kitab, satu tempat. Ada satu tempat saya baca kitab. Dalam kitab tu dia sebut esok bila Dajjal turun, dua tempat yang Dajjal tak boleh pergi, dan selamat tempat tu daripada fitnah Dajjal. Apa dia? Mekah dan Madinah. Tanah haram dalam keadaan tadi. Dan orang yang duduk di Mekah Madinah ni, orang yang selamat. Satu tok buat dia kata, kalau ada butuh syok tu Arab tu Mekah Madinah, dia buat selamat. Kita ni duduk tanah Melayu ni tak selamat juga lah ustaz. Habislah kita ni. Saya kata jangan bimbang kat cik pasal apa? Yang ni pilihan Tuhan. Kalau main masa Dajjal turun esok ni, makna kalau Tuhan nak pilih dia tu, kena fitnah Dajjal, Tuhan akan keluarkan tok Arab tadi, duduk Mekah, duduk di Madinah, Tuhan bagi keluar. Hak kita kalau Tuhan nak pilih, Tuhan bawa kita pergi duduk di Mekah Madinah.
lagu mana Ustaz? Saya kata kalau tanya lagu Majaib tak kita. Nampak dia lagu pula dalam kata dia. Bukan urusan kita. InsyaAllah esok Tuhan pilih, ada jalan dia lagu mana Allah Ta'ala nak pilih. Tak tentu yang bukan kerja kita, tuan-tuan, bukan urusan kita. Ini urusan Allah. Jangan kita duduk sempitkan pemikiran kita dengan betul lah. Boleh tak anak tidur nak? Saya bukan ada duit nak kepada abang, aku tak betul-betul macam mana ni? Yang itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Nak apa? Pilihan Allah. Itu kadang-kadang pilihan Allah ni tak nampak kebaikan contoh pun tak sama. Contoh saya dengar orang siapa, bukan nak dengar sangat, tapi kita dengar. Bila terdengar tu saya rasa untuk boleh kita ambil poin juga tuan-tuan. Contoh kalau kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala anugerahkan kita dapat rumah tepi masjid. Itu merupakan satu hadiah besar. Hadiah daripada Allah. Bukan mudah nak dapat rumah tepi masjid. Asyik. Tapi dengar siapa, saya dengar siapa, dia dengar cerita tanya saya pengalaman pada begini. Dengar siapa? Aku lah ada 2 bulan lepas ni kopi undi pun beli rumah baru. Dia kata kawan, beli rumah baru undi dapat honor, alhamdulillah. Tapi yang tak syoknya betul-betul depan pintu masjid tak syok lagi. Itu persoalannya. Kalau kita cukup syok, tapi yang kata pilihan Allah Ta'ala tak sama kita tak sama. Tapi dah Tuhan pilih lah tak syok. Kalau dia tanya pasal apa tak syok, aku dengar Ustaz kata pasal apa, pasal berjiran dengan masjid. Tanggungjawab dia Ustaz. Terus satu tanggungjawab dia sembahyang di rumah seorang-seorang tak sah. Makna pasal apa? Sebab sampai seruan Allah dia kena sembahyang di masjid. Itu persoalan. Yang tu yang payah. Aku pula jenis payah nak pergi pagi bertemu payah. Yang tu yang payah aku tak seronok lah. Lepas tu dia beli rumah baru pula. Yang tu pun jual. Beli rumah baru di Syok. Dia kata dapat rumah jauh pada orang tepi tangki pula. Dia tepi tangki dia semua duduk tepi pintu listrik juga dalam keadaan dia. Itu kata pilihan Allah tak ada. Kita jangan cerca lah. Dia fikir hampa. Jangan. Bukan urusan kita. Pasal kalau kita cerca orang saya tadi, Tuhan bagi hadiah bagi kat kita Tuhan ambil kita bagi kat kita. Kita kata apa lah nak segan. Tuhan ambil segan dan bagi kat kita. Kita hadir kita ambil kat dia. Dia pula kita pula baru badan kita. Itu persoalan dia dalam keadaan jadi. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dapat duduk di dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, syukur sungguh-sungguh Tuhan bagi hadiah bulan Ramadan. Kemudian Tuhan bagi hadiah pula dipilih di kalangan orang yang menghidupkan majlis ilmu Allah. Nak apa lagi? Maknanya ini merupakan satu kehebatan yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab kita tuan-tuan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka surat 6 masih lagi bab yang pertama. Sebelum kita masuk hadis Nabi cerita bab ikhlas, kita tengok dulu ayat-ayat Quran yang cerita bab ikhlas. Kita dah tengok dalam kuliah kita yang lalu pada 8 bulan 7 yang lalu. Kita tengok iaitulah firman Allah yang pertama daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Jadi kita nak sambung pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dan yang dan ni maksudnya sambung lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini firman Allah daripada surah apa ni? Surah Al-Hajj ayat 22. Kalau boleh catat tu, macam nak semua balik muqalamah tak lagi. Balik kita tak baca apa, buka Quran, tengok surah Al-Hajj ayat yang ke-22 untuk kita buat rujukan. Tengok huraian. Kalau boleh rajin bukalah terjemahan tafsir dia. Baik. Dan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tiada mencapai Allah oleh daging-daging mereka
dan tiada darah-darah mereka, tetapi mencapainya oleh takwa, iaitulah takutkan Allah daripada kalangan kamu. Apa maksud dia ni? Maksud dia di Nahabak ialah derjah keikhlasan yang diterima oleh Allah bagi seorang manusia, iaitulah derjah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan kira darah, dia bukan kira daging. Antaranya kadang-kadang kita sendiri, masyarakat kadang dia ukur manusia tu melalui taraf. Kadang-kadang contoh darah. Ni darah ni keturunan raja-raja contohnya. Darah dia itulah darah biasa. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, no. Darah keturunan darah orang biasa. Ni darah keturunan raja. Apa beza darah raja dengan darah orang biasa? Kodlah warna apa? Kodlah warna darah raja warna kuning. Warna kita warna merah. Ada betul? Tak ada. Semua sama. Yang ni yang Tuhan nak abad balik ialah, dia itulah inna akramakum indallah atqakum.